أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita sambung semula perbahasan kita berkaitan dengan beberapa bentuk jual beli yang khusus. Sebelum ini kita telah membicarakan tiga jenis jual beli, iaitu dalam kategori jual beli yang dibenarkan. Nah, kita ada beberapa jenis jual beli yang dibenarkan dan ada beberapa jenis jual beli yang tidak dibenarkan, dan ada jual beli yang dibenarkan tetapi perbuatannya haram. InsyaAllah kita akan masuk dalam perbincangan seterusnya berkaitan dengan jual beli yang telah dinyatakan tadi. Tetapi untuk perbahasan kali ini kita terus jenis-jenis jual beli yang dibenarkan. Sebelum ini kita telah melihat apa yang dimaksudkan sebagai buyout tauliah ataupun jual beli tauliah. Kemudian kita dah menyentuh tentang jual beli isyrak, perkongsian, dan jual beli murabahah, bayaran murabahah ataupun jual beli yang menyatakan keuntungan pada kontrak tersebut. Jadi kita sambung perbincangan kita pada jual beli yang keempat, jenis yang keempat di bawah tajuk jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Iaitulah dipanggil sebagai bai' al-muhatatah ataupun al-wadiyah. Apa yang dimaksudkan sebagai muhatatah? Muhatatah iaitu penjual menjual barangan yang dibeli dan telah diterimanya kepada pembeli dengan harga asal berserta dengan potongan atau kerugian dengan kadar tertentu. Contohnya 10% atau seumpamanya. Jadi jual beli muhatatah dan wadi'ah berlawanan dengan jual beli murabahah. Kalau sebelum ni kita membicarakan tentang murabahah, bermaksud kita membeli barangan daripada supplier sebagai contohnya, daripada manufacturer ataupun daripada pemborong, kemudian kita jual dengan harga yang memberi keuntungan kepada kita. Mungkin peningkatan sebanyak 10% ataupun 20%, tergantung kepada persetujuan antara kita dengan pembeli. Ini adalah jual beli yang normal. Tetapi untuk jenis yang keempat ini jual beli yang jarang sekali berlaku lah. Bermaksud kita beli pada harga sekian-sekian, kemudian kita jual pada harga yang rendah daripada harga belian kita. Namun begitu tidaklah menjadi satu kesalahan kalau kita menjual barangan di bawah daripada harga belian, harga kita beli daripada pengilang sebagai contohnya. Tetapi dalam dunia realiti, apakah muhatatah ini berlaku? Muhatatah ini berlaku sebenarnya. Contohnya jual beli untuk mengelakkan berlakunya kerugian. Contohnya jual beli penghabisan stok, jual beli menutup premis perniagaan kerana tidak lagi dapat meneruskan perniagaan. Sebagai contohnya musim ini banyak kedai-kedai yang tutup dan sebagainya, mereka menjalankan sesi lelongan untuk bagi habis daripada barang ia tidak terjual dan kerugiannya semakin meningkat. Lebih baik dia mengurangkan sedikit kerugiannya dengan cara menarik para pembeli dengan harga yang di bawah harga pasaran. Justru dia dapat melakukan barang tersebut walaupun kerugian, tetapi kerugiannya dapat diminimumkan. Dalam ekonomi pun benda ini memang diiktiraf. Kalau sebuah syarikat tersebut mengalami kerugian, dia ada dua jenis kerugian. Satu kerugian yang boleh diteruskan operasinya, dan satu lagi kerugian yang menurut rasional penjual dia kena tutup perniagaannya. Kalau dia buka, dia sudah tidak rasional lagi. Jadi dalam kes bai'ul muhatatah ini, maknanya dia berada pada satu keadaan di mana syarakatnya kena tutup.
kena tutup operasi dia. Kalau tak, dia merupakan seorang penjual yang tidak rasional di dalam istilah ekonominya. Jadi begitulah. Jadi untuk dia menutup itu, dia perlu mengurangkan barang-barang yang ada padanya. Kalau dia simpan dekat barang tu, mungkin dia akan menanggung kos. Mungkin dia akan menanggung kos sewaan ataupun menanggung kos storage cost sebagai contohnya kan. Dalam dia terpaksa menyimpan gudang, dia terpaksa menyimpan dalam gudang yang memerlukan kos, ataupun dia terpaksa menyimpan dekat rumah dia, dan ini akan menyebabkan rumah dia menjadi sempit, makan space dan sebagainya. Maka dia buat lelongan di bawah paras pasaran, dan ini dapat menarik ramai pembeli untuk membeli kerana barang sudah menjadi murah. Ini dipanggilkan muhadhadah, ataupun boleh juga dipanggil sebagai al-wadhi'ah. Al-wadhi'ah ni dia berlawanan dengan murabahah kerana ia hanya berlandaskan kepada prinsip amanah. Wadhi'ah ni adalah salah satu akad tabarruk. Walaupun dia kategori ada pertukaran dekat situ, tapi pertukaran ini lebih kepada bersifat amanah. Sebagai contohnya, kita pergi ke pasar, tujuannya kita nak pergi beli sayur, beli barang makanan, ikan, ayam dan sebagainya kan. Tetapi kita beli singgah di premis yang lain dahulu. Contohnya kita nak beli anak pokok kelapa dan sebagainya kan. Jadi bila kita beli itu, kita minta izin kepada penjual anak pokok tadi supaya untuk tumpang barang jualan tu tadi yang kita beli daripada dia tu. Dan jika setuju, maka sebenarnya itu adalah kita panggil akad, bukan akad wadhi'ah, bermaksud penjual yang baru menjual anak pokok tu kepada kita tu tadi, dia sekarang telah menanggung satu tanggungjawab untuk menjaga anak pokoknya tadi tanpa apa-apa bayaran. Malah ia menjadi satu tanggungan bagi dia kalau hilang, kalau kerosakan berlaku di sepanjang tumpangan hasil jualan yang telah dijualnya tadi tu. Kerana mungkin pembeli tu dia nak pergi ke kedai lain dulu, nanti balik nanti baru ambil anak pokok tersebut. Okay? Ini pun dipanggil sebagai satu satu jualan yang mana dia dah jual tetapi sebenarnya dia menanggung risiko kerugian juga sekiranya apa-apa berlaku kerosakan di sepanjang penjagaan dia terhadap anak pokok yang telah dijual itu tadi ya. Baik, keempat-empat jual beli ini dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Apa dia tadi kita sebut balik ya, iaitu jual beli tauliah, jual beli isyrak, jual beli murabahah, dan yang terakhir ini yang keempat ialah muhadhadah. Kesemua jual beli ini memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam jual beli. Semua jual beli ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a harrama riba. Maksudnya Allah telah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, beberapa jenis jual beli ini menunjukkan kepada hadis mengenai hijrah yang panjang lebar, iaitu apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah salah satu daripada 2 ekor untaku ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, boleh, tetapi dengan bayar. Secara zahirnya apa yang dilakukan di sini merujuk kepada kontrak tauliah. Apa maksud kontrak tauliah? Kita lihat balik, kalau tuan-tuan ingin melihat balik perbahasan tentang jual beli tauliah, boleh rujuk kepada video yang sebelum ini, Khiyar Aib bab yang kelima ada dalam YouTube ataupun saya dah kongsi di dalam Facebook saya. Jadi dalil daripada ini, dalil yang kedua ini menunjukkan bahawa adanya bai' tauliah, bermaksud sebenarnya Sayyidina Abu Bakar ingin bagi saja unta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menolaknya dengan baik. Cumanya Nabi kata boleh ambil, tetapi dengan bayaran. Bermaksud ulama mentakwilkan sebagai bayaran yang sama kosnya dengan belian atau kos pemeliharaan oleh Abu Bakar As-Siddiq tu. Maknanya boleh dengan bayaran, tetapi
maknanya Sayyidina Abu Bakar ambil bayaran tersebut tetapi tidaklah menyebabkan pengambilan bayaran itu menyebabkan dia mendapat keuntungan. Kerana asalnya memang dia nak bagi terus tanpa bayaran. Tapi Nabi tetap nak bayar. Maknanya mengambil bayaran tersebut tanpa apa-apa keuntungan yang diperolehinya. Baik. Semua jual beli ini perlu memenuhi syarat berikut untuk menjadikannya sah. Ada syarat dia. Yang kedua-dua pihak perlu mengetahui harga asal pada masa kontrak dimeterai. Itu yang pertama. Contohnya baik murabahah tu tadi. Jadi pembeli perlu ada hak untuk mengetahui berapa harga belian rumah, kan? Berapa harga belian rumah, kemudian berapa dia nak jual dekat pembeli. Mesti ada buying price and selling price dalam kontrak tersebut. Jika kedua-dua pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui harga asal ketika kontrak dimeterai, jual beli tersebut tidak sah. Right? Walaupun harga tersebut dapat diketahui ketika masih dalam majlis kontrak dan sebelum mereka terpisah. Jadi perlu ada harga asal. Harga asal. Kalau sama ada baik murabahah, muhatatah ataupun baik tauliyah ataupun isyra, mesti tahu harga asal dia. Jadi dia kena beritahu lah harga asal supaya dia tahu adakah ini tauliyah, murabahah, muhatatah. Pembeli kedua tidak mengetahui harga asal barangan tersebut, bukanlah sesuatu yang sukar diterima. Demikian juga dengan penjual, kerana penjual juga mungkin terlupa harga asal ataupun atas sebab-sebab yang lainnya. Baik. Perlu diingatkan di sini, jika penjual berkata, saya jual dengan harga saya beli. Saya jual dengan harga saya beli. Dalam semua bentuk jual beli di atas, kenyataan seperti ini hanya merujuk kepada harga asal yang dibayar, tidak termasuk perbelanjaan lain jika ada. Okay? Jadi kalaulah penjual kata saya jual dengan harga saya beli, itu bermaksud bai'at tauliyah. Tidak ada keuntungan bagi penjual tersebut. Okay? Contohnya, saya dah bagi contoh yang dahulunya, mungkin plumber, dia nak baiki. Okay? Kita suruh baiki pipe yang bocor, dia pergi beli pipe di kedai hardware sebagai contohnya, dan pembelian pipe di kedai hardware itu tidak tidak menjadikan dia untuk menjual pipe yang dibeli tadi kepada tuan rumah, kerana dia hanya mendapatkan upah pemasangan dia sahaja. Ini contoh baik tauliyah yang realistik dalam kes seharian gitu. Baik, jadi begitu. Kenyataan seperti ini maknanya kalau penjual kata saya jual dengan harga saya beli, bermaksud ini tidak termasuk harga kos yang lain. Contohnya cost transportation, kos upah pekerjanya untuk mengangkat barang dan sebagainya. Maka itu tidak termasuk dalam harga yang mau dijual tu. Jika penjual berkata saya jual kepada anda dengan kos yang saya tanggung. Kenyataan ini merujuk kepada segala perbelanjaan dalam jual beli tersebut, termasuk upah pengangkutan, kos penyimpanan dan sebagainya ditanggung oleh penjual. So dalam keadaan ini dia dikenali sebagai muhatatah. Sebabnya bukan saja harga kos yang dia jual tanpa dapat keuntungan, malah segala kos yang bersangkutan dengan jual beli tersebut dia juga ditanggung oleh penjual. Right? Terdapat beberapa jenis jual beli lain yang dibenarkan seperti jual beli salam, jual beli barangan berunsur riba dan pertukaran mata wang. Ini kita akan bincang pada topik yang seterusnya. Baik, jadi itulah yang dikatakan sebagai jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Ada 4 jenis. Kemudian kita masuk kepada jual beli yang tidak dibenarkan.
Terdapat beberapa bentuk jual beli yang tidak dibenarkan oleh syarak kerana sesuatu kecacatan atau kerana sesuatu perkara yang dikaitkan dengan jual beli tersebut. Jual beli yang tidak dibenarkan ini terdapat dalam dua jenis, iaitu jual beli yang tidak sah dan jual beli yang sah tetapi haram. Apa maksud jual beli yang sah tetapi haram? Okay, kita akan tengok nanti. Tetapi kedua-duanya ini tidak dibenarkan oleh syarak. Walaupun dia sah, tapi syarak tetap tidak membenarkannya. Baik, yang pertama kita tengok apakah jual beli yang tidak dibenarkan dalam syarak? Jual beli yang diharamkan dan tidak sah. Jual beli yang diharamkan, dan apabila yang diharamkan sudah dan dia juga tidak sah. Jual beli ini tidak dibenarkan oleh syarak kerana tidak memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syarak. Maknanya dia tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang kita dah belajar pada awal-awal perbahasan berkaitan dengan jual beli tersebut. Maknanya kita ada 4 rukun, dan setiap rukun tu ada syarat-syarat dia. Dia tidak memenuhi salah satu rukun ataupun tidak memenuhi salah satu syarat bagi setiap rukun jual beli. Syarak telah menyeraikan beberapa jenis jual beli yang tidak dibenarkan dan para fuqaha telah menetapkan jual beli ini sebagai tidak sah. Apa dia? Yang pertama ialah jual beli yang diharamkan dan tidak sah ialah menjual susu yang masih belum diperah, atau bulu haiwan yang masih belum diketam, atau buah-buahan yang masih belum masak. Ini tak sah dan haram juga. Kerana ia tidak memenuhi rukun jual beli, iaitu al-ma'qud alaih. Barang jualan itu mesti wujud, mawjudan pada masa akad tersebut. Bukannya kita jual beli benda itu tak ada lagi. Jadi ini tak boleh, tak sah. Kalau kita berlaku transaksi jual beli, ada berlaku pembayaran dan sebagainya, tetapi tidak berlaku barangan tersebut dimiliki, maka hasilnya itu adalah hasil yang haram di sisi syarak. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual buah sehingga ia boleh dimakan, atau bulu yang masih di badan, atau susu yang masih di pundi susu, atau keju yang masih dalam bentuk susu. Ini semua belum lagi terjadi. Kita jual buah sedangkan buah tak ada, kan? Buah masih dekat atas pokok, ataupun buah belum masak lagi, kan? Ataupun kita jual bulu kambing biri-biri untuk dijadikan pakaian ataupun fabrik dan sebagainya, kan? Tetapi bulu tu masih belum tumbuh lagi, kan? Ataupun belum dicukur daripada badan kambing atau badan biri-biri itu lagi, kan? Kita tak tahu apa berat dia dan sebagainya. Kita hanya agak-agak saja. Kalau seekor berapa kilogram atau gram yang dapat dihasilkan. Jadi itu semua ketidakpastian telah berlaku. Susu yang belum diperah pun tidak boleh. Kita agak-agak saja tak boleh. Keju yang masih dalam bentuk susu. Boleh jadi susu tu jadi masam, keju dah mungkin keju itu dah berkulat dan sebagainya, kan. Jadi ini semua terdedah kepada gharar, benda yang ghairil mawjud. Ini yang syarak nak kita elakkan. Jadi dijelaskan sini, maksud keju yang masih dalam bentuk susu ialah susu itu masih belum diperam dan diproses. Belum apa-apa lagi proses lagi berlaku. Tapi susu itu tertumpah ke dalam proses. Sedangkan kita agakkan kita itu benda itu tidak berlaku. Jadi tunggulah sehingga susu itu jadi keju, barulah kita boleh berjual beli. Baik, apa punca jual beli tak sah? Kerana wujud ketidakpastian tentang barangan yang dijual. Buah-buahan yang masih belum masak tidak ketahui berapakah nilainya. Apabila telah masak, lain pula nilai dia, kan. Mungkin juga tak sempat nak masak, dimakan oleh monyet, beruk dan sebagainya, ataupun dia jatuh berulat, ataupun ditebuk tupai. Ini semua kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku yang akan menjejaskan nilai transaksi yang kita
yang kita jangkakan. Kerana mungkin wujud perbezaan nilai yang jauh daripada masa kita bayar, kan? Masa kita bayar dengan buah yang akan gugur yang akan kita kutip tu. Okay? Demikian juga dengan susu yang masih dalam undi susu. Bulu haiwan pula jika diketam sehingga ke pangkalnya akan membawa kemudaratan kepada haiwan tersebut. Ini isu-isu yang sering melanda. Kalau nak ketam bulu haiwan, bulu biri-biri, sejauh mana kita boleh ketam? Kan, takkan kita nak bogel habis kan, nak tinggal langsung tak ada bulu, kita mesti dah tinggalkan bulu supaya dia ada kehangatan ni. Mana nak cukur, nak ketam bulu biri-biri pun ada kaedah dia. Tak kira kita cukur sehingga selicin-licinnya kan. Jadi itu akan memberi penganiayaan kepada haiwan tersebut. Oleh kerana itu ia tidak dibenarkan. Jika dibiarkan sebahagiannya dengan tujuan tidak memudaratkan haiwan tersebut, jumlah yang ditinggalkan tidak diketahui pula. Kalaulah kita ketam ikut syarak, katakan. Apa maksud ketam ikut syarak? Maksudnya kita tinggalkan bulu dia sendiri, kita tak ambil semua kan. Jadi berapa tu kita tak boleh nak agak. Kita tinggal panjang mana tu kita tak boleh nak agak. Walaupun orang tu berpengalaman, seekor ni dapat berapa, tapi still kita tak tahu berapa gram exactly. Secara tepat ni berapa gram, berapa kilogram kita dapat daripada seekor biri-biri. Dia hanya boleh agak saja. Tapi bila dah timbang, dah lain pula. Baik. Semua ini terdedah kepada risiko dan ketidakpastian yang menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Jadi pokok pangkal di sini ialah gharar lah. Kita tak pastian. Di sini kami ingin bincangkan secara lebih mendalam mengenai buah-buahan yang dijual sebelum masak. Kerana ramai orang yang terlibat dalam kesalahan ini. Istilah dia pajak. Buah-buahan yang dijual sebelum masak. Iaitu istilah sekarang kita memajak buah. Pajak buah bermaksud kita menjual buah yang belum masak lagi. Okay. Ataupun yang belum masak lagi kita dah baru nak berputik, kita dah jual. Kita dah pajak dah kebun kita. Tapi buah belum ada lagi, buah hanya berbunga baru kan. Nah, ini persoalan yang sering kita hadapi dalam masyarakat kita hari ini. Kami sebutkan istilah pajak dalam kurungan kerana pada hari ini ramai yang menamakan jualan seperti ini sebagai pajak. Namun ini tidak penting bagi kami kerana ia salah dalam apa jual keadaan. Apa yang penting ialah barangan yang dipajak iaitu buah-buahan tersebut dijual sebelum ia masak dan belum sesuai untuk dimakan. Jadi kalau kita melakukan transaksi begini maka ianya tidak sah. Malah ramai yang bertindak lebih jauh dengan memberi buah-buahan sebelum ia wujud atau dengan hanya berpandukan kepada putik atau bunganya sahaja. Terdekat ini merupakan suatu kesalahan yang lebih besar yang menyebabkan jual beli ini tidak sah dan lebih besar dosanya kerana menjual barangan yang tidak wujud dan mungkin tidak akan wujud. Dia belum wujud lagi jadi buah tu, dia baru putik. Kan? Ada orang kata, yelah lepas putik buah, mungkin dia akan jadi buah. Kalau ada pernah satu hari semua tak jadi, kan? Mungkin sebabkan terlampau panas, cuaca terlampau panas, semua putih itu gugur, tidak melekat menjadi buah. Ini persoalan yang perlu kita lihat semula. Dalam apa keadaan sekalipun, kami wajib memberikan penjelasan bagi mereka beriman dengan Allah Ta'ala dan mempercayai kebenaran Rasulullah SAW. Bagi mereka yang beriman bahawa mereka akan menghadap Allah pada hari yang tidak berguna segala harta dan anak, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Mereka ini perlu dengar, akur dan tunduk kepada perintah syarak. Mereka sepatutnya tidak melakukan perkara yang dilarang walaupun merasakan perkara itu memberi keuntungan kepada mereka. Walaupun kita nampak benda ni remeh, tetapi ia melibatkan satu kesalahan dalam transaksi jual beli yang boleh mengundang dosa. Jadi dalam konteks sekarang ni dia banyak berleluasa, tapi ada jalan penyelesaian.
Dan prinsip sains ialah kita instead of kita memajak buah, kita memajak kebun. Jadi bila memajak kebun itu bermaksud kita memajak keseluruhan kebun tersebut, bukan pada buah itu. Ini dapat mengelakkan daripada darar, sebab kita memajak kebun bermaksud seolah kita menyewa kebun tersebut. Kenapa kita sewa kebun tu? Sebab kita nak tanam sayur, katakan tanam pokok-pokok yang lain dan sebagainya kan. Kita pajak 5 tahun kita tanam pokok-pokok ataupun tanaman kontan dan sebagainya kan. Di samping itu, apa yang hasil daripada pokok kebun tersebut, kebetulan ada rambutan, ada buah limau, ada durian, so maka itu juga adalah hasil daripada pajakan kita. Itu boleh. Tetapi hanya pokok buah semata-mata, itu menghadapi sedikit masalah. Bukan sedikit masalah lah, dia tidak sah kerana masalah itulah pun kita bincangkan tadi. Baik, kita berhenti pada bab yang ini. InsyaAllah kita sambung seterusnya dalam perbahasan yang sama tentang pajak, InsyaAllah pada pertemuan yang seterusnya. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.